Kita nak bercerita tentang satu lagi topik yang menarik dalam segmen Dr. Dananda. Kita nak menyentuh tentang insomnia. Bila kita sentuh mengenai insomnia ni, apa fikiran awak? Tidur. Tak cukup tidur. Mata apa? Lebam biru kan. Ada wanita yang lebam kan? kan? Pernah mengalami ke? Selalu juga ayah ini. Ini kita kena tanya kepada tak cukup tidur, dan ini juga boleh menyebabkan berlakunya insomnia. Jadi apa agaknya kesan dan juga apa faktornya, anda boleh kongsikan bersama kami. Hubungi kami sekarang ini juga. Kita akan terus bersama dengan pakar kita, pegawai perubatan Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, iaitu Dr. Sweet Hafiz. Selamat pagi. Selamat pagi. Mata kami dah menampakkan kami kurang tidur. Adakah boleh nampak kami ni kurang tidur? Ada, nampak ceria. Alhamdulillah. Kita selamat. Insomnia tu memang dah cukup sinonim dekat sekali dengan bila kata kurang tidur. Itulah insomnia. Adakah betul ataupun ada tafsiran tersendiri? Sebenarnya insomnia dia ada tafsiran sendiri. Okay. Dia satu komplain yang sangat biasa. So dalam insomnia maksudnya ada beberapa ciri lah kita panggil. Yang first, dia susah nak masuk tidur. Maksudnya dia ambil masa yang panjang sebelum dapat tidur. Okey, ataupun di mana dia sudah masuk tidur tapi dia kerap jaga. Banyak kali dia terganggu. Itu pun insomnia. Ya. Lepas tu bila sudah terjaga, dia tak boleh sambung tidur. Okey, ada satu lagi ialah di mana kualiti tidur tu tak bagus. Bangun tak segar. Betul. Maksudnya lepas you bangun macam rasa letih, tak cukup tidur. So ini ciri-ciri dia. Ciri-ciri dia. Okey, apa yang menarik di Facebook katanya boleh kita kongsikan. Princess Cik Akis mengatakan stres dan insomnia bagai au dengan tebing. Ada kaitannya dan saling mempengaruhi. Adakah sejauh mana kebenarannya? Ya, betul sekali. So sebab dalam faktor-faktor yang boleh menyebabkan insomnia, stres merupakan satu faktor yang common lah kita kata. Tekanan merupakan satu faktor yang sangat common untuk mengganggukan tidur lah. Okey. Kecuali ini memang ada faktor-faktor lain yang biasa kita mengalami. Okey. Contohnya mungkin kita panggil tabiat tidur yang kurang sihat. Bagaimana? Apa yang ditafsirkan sebagai? Itu yang paling common, tanpa banyak yang dialami oleh semua orang lah. Contohnya tidur lewat, kurang bersenam, atau dia minum kopi, benda yang minuman yang berkafein berlebihan. Semua ni sebenarnya boleh mengganggu dia tidur yang sihat. Kalau mungkin sekarang ini ada lagi yang terlupa ke tempoh masa yang bagus untuk orang dewasa tidur. Tapi insomnia ini berlaku hanya untuk orang dewasa ataupun anak-anak kecil, macam mana? Sebenarnya ini boleh berlaku tahap mana siapa pun boleh. Tapi yang paling common pada orang yang lebih berusia lah. Dia lebih senang. Seeloknya tempoh waktu yang bagus untuk tidur? Dalam kajian dia menunjukkan sebenarnya tempoh paling bagus untuk tidur lebih kurang 7.5 jam atau 7,5 jam atau sampai 8,5 jam. 7,5 ke 8,5 jam. Okey. So kajian menunjukkan kalau tidur kurang daripada 3,5 jam, satu untuk jangka masa yang panjang, sebenarnya dia boleh meningkatkan kadar mortality sebanyak 15%. Okey, baik. Kita nampaknya ada pemanggil di talian yang pastinya ada kemusykilan yang ingin diajukan soalannya pada doktor. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Ana dari Sabah. Ya, silakan Ana. Ya. Pertanyaannya tu silakan. Tanya doktor. Macam mana kita nak mencegah insomnia ni? Itu saja. Baik. Terima kasih. Doktor nak tanyakan apa-apa? Soalannya, sorry. Bagaimana untuk mencegah insomnia? Okey. Untuk ni ada satu perbincangan agak panjang sikit. So untuk mencegah insomnia, kita ada cara kita panggil non-pharmacological treatment lah. Okey, maksudnya kita nak educate, kita nak pendidikan, okey, bagi dia tahu sebenarnya apa maksudnya insomnia, apakah cycle tidur yang betul. Dia kena memahami lah. Sebab ramai orang dia ada konsep yang salah pasal insomnia. Ada orang kata saya mesti tidur 8 jam sehari. Tak semesti macam mana mesti 8 jam. Tapi ini bergantung kepada usia, bergantung kepada jantina, berbeza. Contohnya orang lebih berusia dia
masa untuk tidur kurang sikit. Lebih kurang 6 jam. So orang yang berusia dia maksudnya dia tak boleh kata saya mesti tidur 8 jam seperti dia masa muda lah. So dia kena faham konsep-konsep tidur yang sihat. Kedua, kita untuk mencegah insomnia ni, kita memang galakkan seseorang tu mengamalkan tabiat tidur yang sihat. Ada beberapa ciri yang saya nak kongsikan lah. Salah satu adalah keadaan di bilik tidur. Dia mesti tenang. Keterangan cahaya semua mesti gelap. Tapi tahap bunyi, sebab ada orang dia tak boleh tidur terlalu sunyi. Ada orang kena ada muzik sikit. Itu bergantung kepada individu lah. Tapi yang penting bilik tu kena bersih lagi. Kena sesuai dengan diri sendiri. Yang kedua yang kita selalu galakkan adalah di mana jangan makan terlalu kenyang waktu dinner time lah. So lepas tu jangan ambil minuman yang berkafein, contohnya kopi ke teh sebelum tidur. Kalau memang perlukan, kita galakkan sebelum pukul 4. Baik, kita akan sambung dari segi cara pencegahan atau cara mengatasi insomnia ni. Kita akan terima pemanggil seterusnya. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Apa khabar Cik Abdullah? Ya. Ni nak tanya doktor. Ya. Tentang apa ni, boleh tak kita ambil ubat tidur kalau sekiranya kita susah nak tidur? Baik, itu saja. Soalan lagi satu. Kalau kita selalu mengantuk macam mana pula? Untuk driving ke apa ke kita cepat ngantuk? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seorang lagi, pemanggil di talian. Hello. Okey, cuba lagi ya. Kami minta yang terputus tadi taliannya. Cuba lagi 0322828578. Baik, Mintung tadi pengambilan ubat tidur. Apa agaknya? Yang adakah itu satu perkara yang sihat ataupun bagaimana? Memang kita tidak menggalakkan ambil ubat tidur. Selalunya kalau pesakit ada masalah insomnia, so kita kena cari apakah sebab utama dia. Kalau kita dapat carikan sebab, kita akan cuba merawat apa sebabkan yang menyebabkan insomnia tu. Selepas tu kita akan cuba rawatan yang tanpa ubat. Seperti yang sebut tadi, non pharmacological. Maksudnya kita tabiat tidur yang sihat, persekitaran yang bagus, ada pengawalan stimulus, dan kita akan cuba rawatan yang tanpa ubat dulu. Sebab ubat memang senang dapat over counter, untuk tolong tidur. Jangka masa panjang. Dia banyak risiko ambil ubat tidur, yang ada banyak kesan sampingan. Baik. So kita akan terima pemanggil seterusnya. Hari ini banyak persoalannya yang ingin kita jawab. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Siapa di talian? Saya Puan Ani dari Jelantun. Silakan Puan. Okey, saya nak tanya, insomnia ni sebenarnya penyakit macam mana? Saya tak faham. Itu saja. Okey, terima kasih. Ada seorang lagi. Hello. Hello. Halo, soalan saya. Ya, Cik Faisal, silakan. Soalan saya ni seorang bekas penagih dada. Okey, saya telah mengguna dada selama 20 tahun. Dan sekarang masalah saya untuk tidur. Sekarang saya dah berhenti cat dada, dah 13 tahun. Tapi masalah saya untuk tidur sampai sekarang ni susah nak tidur. Jadi kadang-kadang saya jumpa dapatkan ubat tidur, tapi masih lagi susah nak tidur. Macam mana tu doktor nak mengatasi masalah insomnia daripada segi penagihan dada ni? Baik, doktor ada pertanyaan? Berhenti ambil dada dah berapa lama dah, Cik? Saya mengambil dada hampir 20 tahun, tapi sekarang saya dah berhenti 13 tahun. Baik, kita akan cuba menjawab pertanyaan tu tadi, Cik Fazal. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Baik. Ada dua persoalan. Yang pertama, apa itu insomnia? Adakah itu penyakit? Itu satu. Yang kedua dari segi yang Cik Faizal tadi. Masalah Cik Faizal tadi ya. Okey. Saya menjawab soalan pertama dulu. So adakah insomnia satu penyakit? Okey. So mengikut International Classification of Disorder, kita panggil ICD, dia memang ada kriteria untuk mengatakan insomnia adalah sejenis penyakit. Kecuali ciri-ciri yang saya sebut mula-mula tadi itu, susah nak masuk tidur, susah nak kekal tidur yang bagus dan kualiti tidur yang tak bagus. Dia ada ciri-ciri lain, kriteria lain, seperti
dia kena lebih 3 hari dalam seminggu, lepas tu lebih 1 bulan. Okey. Kriteria yang lain adalah seperti di mana waktu siang seorang yang mengalami insomnia tu akan asyik fikir pasal insomnia. Maksudnya dia kata takut malam ni tidur tak boleh, apa akan berlaku kalau tak cukup tidur. Dan satu lagi kriteria ada, dia akan mengganggu fungsi kita. Maksudnya waktu ke pagi siang kita tak boleh concentrate, tak boleh fokus, nampak letih. So kita ada kriteria yang kata okey, anda telah mengalami penyakit insomnia dan memerlukan rawatan lah. Dia ada pecahan kategori doktor yang kritikal ataupun jenis-jenis dia. Ada banyak kategori, banyak jenis classification. So salah satu kita panggil mengikut masa lah, duration yang ada. Kita panggil transient, maksudnya sekejap saja. Okey, kurang daripada 1 minggu dia sudah okey. Atau kita panggil acute insomnia, di mana duration dia lebih 1 minggu tapi kurang 1 bulan. Atau chronic insomnia seperti Encik Dadi tu 13 tahun, maksudnya dia lebih dari 1 bulan lah. Tadi kita nak menyentuh sekali mengenai bekas penaga dadah tu, tapi sebelum kita jawab tu doktor, kita ambil dahulu pemanggil ni, kita kumpul semua soalan dulu. Hello. Hello, selamat pagi. Ya. Saya nak tanya sebab saya ni sering masalah malam kan susah mau tidur, jam 11 gitu belum lagi mau tidur, habis itu pagi bangun awal tapi siangnya yang sering mengantuk. Dah berapa lama seperti itu? Ya? Dah berapa lama tu, Aping? Ada mau 10 tahun kalau saya. 10 tahun? Bekerja? Ya. Kerja siang kerja. Okey. Baik. Kita cuba. Seorang lagi? Kita terima Kak Cham. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi Malaysia. Ya, silakan. Doktor, selamat pagi doktor. Silakan dengan pertanyaannya, Kak Cham. Saya nak tanya doktor, anak saya dia tak boleh tidur doktor, tapi dia suka main game, main SFP ke apa tu. Dia suka main tu, tak sampai pagi tak tidur, tapi yang saya risau mata dia lebam macam mata panda gitu. Macam mana pendapat doktor? Umur berapa Kak Cha? Umur anak kakak 20. Terputus dah. Anggalan anak kecil. Baik, ada 3 soalan doktor kena jawab sekaligus. Yang pertama mengenai untuk penaga dadah tu. Yang kedua dari segi siang mengantuk, malam tu cepat tidur. Yang tu dulu, silakan. Okey. Ambil dadah yang lama memang ada agak kesan buruk dia. Dia akan mengganggu sistem dalam persarafan sistem otak lah. So di mana ada gangguan chemical, okey, ada gangguan dalam kita tidur yang normal. So di mana kes ni bukan kes biasa kata you ambil cara yang tabiat yang sehat. Mungkin dia perlukan rawatan yang lain, mungkin dia perlukan macam psikoterapi, mungkin dia perlu tambah dengan ubat yang berpatutan. So dalam kes macam tu saya memang galakkan Encik tadi tu untuk dapatkan rawatan yang selanjutnya. Jumpa doktor, bincang dengan masalah dia. Sebab kita kena tahu adakah ada faktor lain yang mengganggu. Satu rawatan terapi tadi saya rasa membantu banyak. Dia kena pergi ke arah rawatan minda. Siang mengantuk tadi, malam dia apa? Malam tak boleh tidur, tidur. Dan siang bangun awal pagi. Dah 10 tahun katanya dia mengalami masalah ni. Encik Aping dari Sabah tadi, bagaimana? Mungkin kita tak tahu berapa umur dia. Tapi seperti saya cakap tadi, bila usia semakin meningkat, tidur dia semakin kurang. Mungkin itu salah satu sebab dia bangun awal. Tapi kadang-kadang bila kita katakan dia pagi mengantuk, malam lepas tu dia ada ambil tidur waktu pagi atau tengah hari. So jadi dia akan malam tak boleh tidur. Selalu orang yang individu yang ada masalah macam ni, dia akan kata malam susah tidur, pagi mengantuk. So dia akan tidur pagi. So bila sudah tidur siang, so masa yang perlu angkat tidur dia mengganggu. Jadi apa yang boleh dilakukan bagi Itulah kalau tengah hari tu nak juga tidur tu, macam apa yang dia kena buat? Okey. Memang kajian menunjukkan kalau betul-betul perlukan rehat, okey, kita galakkan kurangkan masa tidur tu kurang daripada 40 minit. So cuba awalkan tidur tu, kalau dia betul-betul memerlukan pada waktu lebih kurang tengah hari, kurangkan kepada 40 minit. Kena disiplin dari segi waktu, kena cubalah kan. Satu lagi daripada Kak Chan di Singapura tadi, anak kecil tu katanya anaknya mata dah jadi seperti panda. Tapi jadi kita tak tahu umur dia berapa. Mungkin di bawah 12 tahun mungkin.
Lepas tu dia kata dia selalu ada main game. So main game, main komputer, semua ada satu masalah yang kita fokus sekarang pada remaja, kanak-kanak. Sebab kita panggil cyber addiction. Maksudnya dia memang dia selalu main dia sampai dia tak tidur, tak makan, tak pergi sekolah dan sebagainya. So masalah macam ni bukan kata ubat sahaja boleh merawat, tetapi kita perlukan jumpa pesakit tu. Kita kena tahu setahap serius macam mana. Kita kena bagi kaunseling, kita kena bagi psikoterapi dan sebagainya. Kalau yang main alat permainan video ni, kalau dia main sampai pagi, dia kadang-kadang dia tak tidur pun, dia akan sambung lagi itu juga faktor. Bahayanya apa di situ sebenarnya, doktor? Dia jadi ketagihan. So dia memerlukan bantuan untuk kita, kita tolong dia untuk menghentikan. Kena disiplin itu. Ya, kita nak cuba pemanggil seterusnya. Hello. Hello, selamat pagi. Ya. Ya, selamat pagi. Silakan. Saya nak tanya. Saya ada masalah ni. Apabila saya pergi outstation, saya langsung tidak tidur. Ya. Adakah itu dianggap insomnia? Adakah kerap pun ke outstation? Kerap ya? Doktor ingin ajukan lagi satu, apabila sedang menonton TV, saya rasa hendak tidur. Dan apabila betul-betul hendak tidur, tak dapat tidur. Kena tunggu 2 jam baru boleh tidur. Umur berapa? Usia puantan berapa? 55. 55 Baik, terima kasih puantan. Kita akan cuba menjawab pertanyaannya tadi ya. Terima kasih. Macam mana, doktor? Ada seorang lagi. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Syuhada daripada Kedah. Syuhada. Okey, saya nak buat pertanyaan. Saya sebagai pelajar, saya selalu mengalami masalah suka tidur di dalam kelas. Okey, apakah pendapat doktor yang harus saya lakukan? Malam tidur tak? Semalam saya tak tidur sebab saya berniaga tolong mak. Alah, sial. Baik, terima kasih adik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Comel jadi. Jelas. Suka tidur dalam kelas. Tapi soalan pertama dulu. Apa puantan kita tadi, usia 55 tahun. Apa yang menyebabkan dia adakah itu satu insomnia ataupun apa mungkin yang boleh kita kongsikan, bantukan? Setiap kali kat outstation, puantan kita tak dapat tidur. Tak dapat tidur. Nak tidur kena tengok TV dulu. Tapi 2 jam selepas tu. Bagaimana? So, bila dia pergi outstation, maksudnya tempat bilik tidur dia adalah tempat yang baru untuk dia. Okey, kecuali seperti yang I mention tadi, tabiat tidur yang kurang sehat. Faktor persekitaran juga merupakan satu faktor utama untuk menyebabkan insomnia. Persekitaran yang baru, environment yang dia tak biasa, ini boleh mengganggu kerisauan dia lah ya, macam-macam katil yang lain. Dia mungkin tak selesa ke, mungkin tak apa yang dia minta. So ini boleh mengganggu, di mana ini pun sering berlaku. Jadi bagaimana, apa yang boleh disarankan? So biasanya kita akan cuba galakkan sesiapa yang ada masalah macam ni untuk praktiskan seperti apa yang saya cerita tadi. Mungkin sebelum tidur cuba minumkan minuman yang bersusu panas, okey, atau ambilkan mandi air panas sebelum tidur. Okey, ada orang dia cuba kata saya tak boleh tidur, saya nak buat kerja banyak untuk letihkan badan supaya senang tidur. Ini adalah satu konsep yang salah. Sebab sebenarnya sebelum tidur kita kena bagi masa lebih kurang 30 minit untuk tenangkan badan, tenangkan hati. Baru kita lebih senang untuk masuk tidur. Cara baring pun kena betul. Jangan bilang biri-biri 1 sampai 1000. Baik, tadi adik kita tadi suka tidur dalam kelas. Bukan suka lah, tapi tabiatnya sering kerap tidur dalam kelas. Tapi saya rasa kes adik ni agak jelas, di mana dia pun kata malam dia tak cukup tidur, dia terpaksa tolong mak dia untuk jual burger. So remaja waktu tidur 8 jam lebih kurang. So kita memang galakkan dia tidur, ada masa tidur yang cukup. Lepas tu
adakan exercise yang berpatutan 30 minit sehari. Dia kena mengamalkan tabiat tidur yang sihat lah. Senang kata perlu ada disiplin untuk menentukan masa tidur rehat. Baik, rakan kita di Facebook juga, Princess Cik Akis, student biasanya akan minum kafein untuk berjaga malam, tapi bila dah habis belajar, tabiat minum kafein sebelum tidur itu sukar diubah macam ketagih, dan ini akan menyebabkan kebanyakan daripada mereka menghadapi masalah insomnia. Jadi dia mengharapkan jawapan daripada doktor sendiri bagaimana boleh membantu dia mengatasi masalah ni. Okey, so memang betul kafein, kopi boleh dia minum untuk terjaga supaya dia boleh baca untuk sampai lewat malam terjaga. Tapi kalau dia ambil kafein yang berlama, dia akan jadi ketagih seperti susah untuk berhenti. So apa yang kita galakkan adalah dia kena disiplin, dia kena ada disiplin sendiri. Di mana dia kena fikir kalau ambil kafein yang berlama, yang lama, so apa kesan buruk dia? Apa dia mengalami sekarang insomnia, dia tak boleh tidur. Apa kesan buruk insomnia? Dia tak boleh fokus belajar dan sebagainya. So dia kena cuba untuk kurangkan. Okey, memang susah kalau kita bangkit minta dia berhenti terus. Kalau kita akan galakkan dia minum sebelum pukul 3-4 pada waktu yang lebih awal. Kalau insomnia ni dia ada memberi sebarang kesan tak kepada fizikal ke, ataupun satu mungkin di mata lah, mata yang rabak tu kan, susut badan mungkin ataupun ada. Dia yang kesan yang paling serius yang seperti I cakap tadi, kalau kurang tidur 3,5 jam satu hari, dia boleh increase kadar kematian 15%. Ini mengikut American Cancer Study lah. So ia sebenarnya memudaratkan jika kita tidak berjaga-jaga. Ya. Dan kita tidak menjaga dari sekarang sebenarnya. Baik, pemanggil seterusnya. Hello. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa di talian? Saya Suhaimi. Ya, silakan. Ya, daripada Kota Kinabalu Sabah. Silakan Suhaimi. Ya, okey. Umur saya ialah 32 tahun. Ya. Saya bertugas sebagai pengawal peribadi seseorang lah. Saya sering, saya lebih banyak berjaga waktu malam dan kadang-kadang lebih banyak berjaga waktu siang. Tidak menentu tugas saya. Ya. Kadang-kadang outstation juga. Jadi dan awal tahun ini saya ada buat pemeriksaan mata. Jadi saya dokter sahkan saya ada rabun jauh. Jadi ada satu kesan. Kesan daripada tugas saya sebagai bodyguard lah. Okey. Terima kasih Cik Sabi. Iya. Okey, ada seorang lagi ya. Okey, seorang lagi pemanggil. Hello. Hello. Ya. Salam. Siapa di talian? Hello. Hello. Ya, silakan. Kami di sini. Saya Iza. Ya, Iza. Kongsikan. Saya nak tanya, anak saya ni dia susah nak tidur. Berapa umur dia, Kak? Baru 2 tahun. 2 tahun Dah berapa lama dah, Kak? Dah lama dah. Dia dalam pukul 12 ke atas baru dia tidur. Setiap hari begitu? Setiap hari macam tu. Doktor ada dia bangun dalam pukul 8, dia dah bangun. Ada pertanyaan, Doktor? Tak ada. Baik. Kita akan cuba. Soalan pertama mengenai kesan, adakah rabun itu merupakan salah satu daripada kesan insomnia atau macam mana? Okey, bila seseorang mengalami ada masalah rabun, tekak ke jauh, so dia mengganggu penglihatan. Okey, bila dia mengganggu penglihatan, kalau tidak mendapatkan rawatan yang betul, contohnya pakai cermin mata dan sebagainya, so dia akan menyebabkan di mana kita kena lebih stres untuk tengok sesuatu. Bila kita jadi lebih stres, maksudnya mungkin ada kesan sampingan seperti sakit kepala, pening kepala. Semua faktor ni adalah maksudnya faktor masalah perubatan lah. Masalah medikal yang boleh ganggu. Cuba bayangkan kalau you tak dapat rawatan untuk rabun, satu hari you kena tengok dengan lebih berusaha, lebih fokus, lebih stressful, lebih tekanan. So memang dia akan mengganggu lah. Kena pula dengan kerjaya sebagai pengawal peribadi lagilah kena betul-betul dapatkan kesihatan yang mantap. Puan Iza tadi, anak kecil macam mana? Itu saya rasa mungkin rutin sebenarnya anak-anak kecil untuk berjaga di sebelah malam atau macam mana? Okey. Doktor. Untuk
anak dia yang 2 tahun, okey, dia kata terjaga malam. Saya rasa bayi yang kecil dia lebih sensitif kepada persekitaran. Maksudnya perubahan temperature yang beza, yang besar, atau keadaan yang bising, semua ni faktor-faktor persekitaran ni boleh mengganggu. Lagipun dia mungkin memerlukan pemakanan yang lebih kerap ke. Kita kena tengok daripada faktor tu. Baik. Jadi apa yang boleh dirangkumkan oleh doktor sendiri? Apa yang boleh doktor sarankan kepada semua? Tak kira usia sebenarnya, kerana nampaknya insomnia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jadi apa yang boleh doktor sarankan dari segi penjagaan pemakanan secara keseluruhannya? So kita memang tak menggalakkan non-pharmacological treatment, maksudnya tanpa ubatan, sebab so ada tabiat tidur yang sihat seperti yang ceritakan tadi. Dengan satu lagi nasihat adalah katil sebenarnya untuk 2 benda je, untuk tidur dan hubungan seksual je. Kalau tak boleh tidur, jangan lebih dari 10-20 minit. Jangan macam ada orang suka dia baca buku ke, surat khabar ke, dia buat macam pejabat atas katil tu. So itu sebenarnya adalah tabiat yang tak sihat. Bukan tempat makan juga. Betul. TV ke, main gadget apa-apa ke. So kita galakkan keluar dari bilik tu, dengar muzik ke, baca surat khabar, tenangkan hati. Bila rasa mengantuk, balik bilik tu untuk tidur. Itu salah satu cara lah. Baik, jadi dengan itu kita ucapkan ribuan terima kasih pada doktor sendiri di atas maklumat yang dikongsikan. Dan kita harapkan agak yang penting sebenarnya adalah untuk kita mendisiplin. Perlu tak kita meletakkan jangka waktu siap-siap? Petang 11 siang tu tidur, tak perlu tidur, malam tidur. Sebenarnya susah. Kalau macam tu, ia akan menambahkan tekanan untuk diri sendiri untuk mengikut jadual tu. Tapi kita cuba buat satu jadual dalam sendiri di mana kita ingat apa yang kita perlu buat. Tapi kalau kita bermula, ia boleh menjadi satu tabiat yang baik. Baik, doktor. Ada seorang lagi kita beri peluang. Kita bantu beliau bila memerlukan bantuan doktor. Hello. Hello. Halo. Ya. Halo. Teruskan. Ya, saya daripada Sibu Sarawak, Tuan Haji Dahari. Soalan saya macam ni. Adakah satu penyakit orang yang banyak tidur dan orang yang kurang tidur? Baik, terus saja. Dan bagaimana caranya hendak kita mengimbangkan kesihatan kita? Tolong beritahu. Terima kasih. Terima kasih. Terlebih tidur. Adakah satu penyakit? Memang terlebih tidur adalah satu jenis penyakit. Maksudnya ada orang dia di mana dia akan tidur bila-bila masa. Maksudnya dalam interview macam ni dia akan tiba-tiba tertidur. So dia perlu mendapatkan rawatan. Baik. Jadi apa pun sebenarnya, kalau ada sebarang kesulitan, kemusykilan, boleh terus rujuk kepada pakar, doktor. Terima kasih doktor, banyak yang telah pun dikongsikan ini dari segi faktor dan bagaimana caranya untuk kita menjaga tertib tidur yang lebih baik. Daripada kita mengelakkan kita dapat insomnia, Isyam. Dan kepada adik-adik yang di luar sana yang belajar dan sebagainya, penting kurangkan pengambilan kafein. Dan kita khawatir jika anda mengamalkan kafein ni untuk jangka masa yang lama, ia boleh memudaratkan dan juga merupakan faktor pendorong kepada berlakunya insomnia. Jangan fikir nak berjaga minum kafein. Jangan.